Husam ni saya nak sebut, dia ni bukan saja Allah Ta'ala buat untuk Kelantan, tapi untuk Malaysia. Budaknya cerdik, pengalamannya banyak, dan pemikiran jauh ke depan. Kelantan sekarang ni banyak, umat rakyat Kelantan banyak menerima buah fikiran yang baik daripada Husam. Projek-projek pertanian yang diasaskan oleh KADA. Jadi kita bersama dengan Yang Berhormat Senator Datuk Haji Husam Musa, Pengerusi Lembaga Kemajuan Pertanian Kemubu, KADA. Terima kasih kerana bersama. Selamat pagi. Husam Musa memulakan kerjaya politiknya dengan menjadi wartawan Harakah ketika berusia 26 tahun. Namun kalau dihitung ke belakang, zaman beliau mengenal politik adalah ketika menjadi mahasiswa di Universiti Malaya dalam bidang ekonomi. Di zaman mahasiswa, beliau sudah terdedah dengan pemikiran politik dalam wadah PAS. Antara tokoh yang beliau ikuti pada zaman mahasiswa adalah Tan Sri Asri Muda, Presiden PAS pada masa itu. Minat kepada ceramah-ceramah politik Asri Muda membuat hati Husam Musa tertarik untuk menyertai PAS. Setelah berlakunya penyingkiran kem Asri oleh kem ulama, Asri Muda meletakkan jawatan yang dipertua PAS. Husam Musa mengakui bahawa beliau beralih arah kepada naib Presiden PAS pada masa itu, Abdul Hadi Awang. Binatang-binatang yang melata di atas muka bumi, ada yang merayap di tanah, ada yang boleh terbang di udara, yang hidup di air, berdasarkan kepada peraturan yang ditentukan oleh Allah. Hubungan antara Husam Musa dengan Hadi Awang sangat dekat, sehingga beliau sering menyebut rumah Hadi Awang serta masjidnya di Marang, Terengganu adalah rumah kedua sekaligus sekolah politik baginya. Ketika di usia bawah 30 tahun, Husam Musa hidup sebagai mahasiswa dan seorang aktivis politik, di samping menjual kaset-kaset ceramah yang disampaikan oleh Abdul Hadi Awang untuk menyara perbelanjaannya di Universiti Malaya. Di samping, duit itu digunakan untuk disalurkan kepada parti. Saya tertarik dengan Haji Hadi pada masa itu kerana bersesuaian dengan pemikiran anak muda di zaman tersebut, katanya kepada Esro Awani. Pada tahun 1982, Husam Musa kali pertama menyertai Muktamar PAS sebagai perwakilan PAS dari wilayah persekutuan. Pada waktu itu, slogan kepimpinan ulama menjadi perjuangan pemuda PAS. Usaha mengetengahkan idea kepimpinan ulama itu mendapat tentangan hebat. Namun kerana desakan dari pemuda PAS, ia berjaya diketengahkan. Akhirnya, berlaku pergolakan dalam PAS pada tahun 1982, yang mana anak muda dalam PAS membawa slogan kepimpinan ulama, iaitu 100% idea dari revolusi Iran dan 100% dari corak pemikiran bekas Presiden Iran, Ayatollah Khomeini. Selepas tamat pengajian, beliau tidak bekerja seperti adik-beradik yang lain. Sebaliknya, memilih untuk bekerja dengan PAS sepenuh masa dan beliau ditugaskan di Kelantan. Anak sulung daripada 11 adik-beradik ini suatu hari mendengar satu kuliah subuh yang sangat menarik baginya. Ia disampaikan oleh seorang ustaz di sebuah masjid di Nilampuri. Ustaz itu bernama Ni Abdul Aziz Nikmat. Selepas mendengar kuliah dari Ni Aziz, yang ketika itu dipanggil hanya ustaz, saya menyadari bahawa PAS masih mempunyai tokoh yang berfikiran terbuka dan matang berhujah. Seorang pimpinan PAS yang disegani di Kelantan bernama Haidir Khatib akhirnya memberikan jawatan sebagai setiausaha jawatan kuasa postmortem kepada Husam Musa. Ini ekoran kekalahan pada pilihan raya umum 1986. Pada waktu itu, Husam Musa berumur sekitar 27 tahun. Pada waktu itulah, Husam Musa berpeluang mendekati lebih dekat ustaz yang bernama Ni Aziz ini. Dan akhirnya, hubungan mereka rapat kerana Ni Abdul Aziz seorang yang boleh menerima pandangannya, walaupun Husam
persahabatan yang terjalin selama ini dibubarkan apabila beliau membawa panji Parti Amanah Negara. Menjelang pilihan raya umum 14, Husam Musa adalah antara pemimpin tertinggi Parti Amanah yang bercita-cita dan secara aktif berusaha menyatukan antara dua tokoh utama negara, Tun Dr. Mahathir Mohamad dan Datuk Seri Anwar Ibrahim. Menganalisis politik yang kontroversi, Dr. Kamarul Zaman Yusof yang mengakui pernah berkawan dengan bekas pengurusi amanah negeri Kelantan itu sebelum pilihan raya umum ke-14 mendakwa Husam pernah mengakui bahawa beliau merupakan orang yang pertama mencadangkan Mahathir sebagai Perdana Menteri yang ke-7. Walaupun pada masa itu beliau dikritik oleh banyak pihak, Husam Musa juga antara nama tokoh yang mengemukakan idea yang harmoni agar Pakatan Harapan kekal utuh dan solid pasca gegak gempitanya isu peralihan kuasa antara Mahathir Mohamad dan Anwar Ibrahim. Antaranya, Husam Musa mencadangkan setelah peletakan jawatan Tun Mahathir Mohamad setelah APEC nanti, Anwar digandingkan dengan Tan Sri Muhyiddin Yassin. Namun kini demi kelangsungan Pakatan Harapan dan Amanah dan berdasarkan situasi semasa, Husam Musa nampaknya lebih berani dan secara terbuka menyebut bahawa Anwar Ibrahim sebagai pengurusi Pakatan Harapan adalah calon Perdana Menteri yang sepatutnya bagi Pakatan Harapan. Husam Musa juga mengakui dalam sinar harian bahawa Tun Mahathir sudah tidak popular seperti dahulu, iaitu menjelang pilihan raya umum ke-14. Kini Husam Musa meletakkan jawatan sebagai naib Presiden Amanah. Beliau berhasrat untuk fokus kepada tanah tempat beliau mula berbakti dalam politik, iaitu Kelantan. Walaupun pelbagai penafian yang telah dibuat berkaitan krisis tersebut, iaitu antara beliau dan pimpinan Amanah Pro Mahathir, namun kita dapat membaca punca yang membuat beliau memilih langkah yang dilihat ke belakang dalam kerjaya politiknya, iaitu meletakkan jawatan sebagai naib presiden. Perbezaan itu adalah Husam Musa dilihat memilih langkah politik yang menguatkan Parti Amanah dengan sesungguhnya. Husam Musa menyebut secara terbuka dalam forum sinar harian bahawa yang terbaik parti komponen Pakatan Harapan menguatkan Pakatan Harapan dengan memberikan kerusi yang ditandingi bersatu dan pejuang kepada amanah. Husam Musa juga dilihat berfikiran di luar kotak dan betul-betul bersifat inklusif apabila merangkul kuat pernyataan para aktivis dan tokoh NGO Islam ke dalam amanah seperti dari Abim dan Ikram. Jadi kita kena biasalah, ada masa lagi kita jumpa balik ahli kita, kita merapatkan saf kita. Parti Amanah ni adalah sebuah parti yang kecil. Jangan kita berasa Parti Amanah ni hebat. Sebagai keluarga yang kecil berhadapan dengan musuh yang besar, lawan yang besar, tanggungjawab yang besar, tugas yang besar, kita kena bersatu padu. Kita kena jangan ambil benda titik bengek. Kita jangan menepikan mana-mana pihak dalam jemaah kita, parti kita. Kita kena hormati setiap orang dalam perjuangan kita. Baru kita boleh jadi kuat, insya-Allah, dan ada masa lagi. Ini sangat berbeza dengan sesetengah pemain politik amanah di Kelantan yang masih belum mampu untuk menerima rakan-rakan dari latar belakang berbeza, terutama daripada NGO Islam seperti Abim dan Ikram. Padahal situasi politik di Kelantan memerlukan kombinasi dan kepelbagaian latar belakang kumpulan Islam. Apatah lagi dalam mendekati pengundi Melayu yang kental dengan ajaran Islam. Sebagai catatan, pada pemilihan amanah 2019 yang lalu, Husam Musa menarik diri daripada bertanding sebarang jawatan di peringkat nasional ekoran desakan dari akar umbi amanah yang mahukan presiden mereka Mat Sabu digantikan oleh orang yang lebih layak. Kini, mampukah slogan Selamatkan Kelantan yang dilancarkan di Kubang Krian pada September 2020 ini bakal diterima bukan hanya oleh rakyat Kelantan, bahkan oleh pimpinan Amanah Kelantan sendiri? Adakah pemimpin Amanah seperti Ketua Pemuda Jeming Hasan, Cik Ibrahim, Ustaz Mak Hussein dan lain-lain lagi yang dahulunya adalah pengikut setia Husam Musa sebelum Pakatan Harapan berkuasa, kini akan sentiasa di belakang Husam Musa yang sudah secara terbuka menyatakan sokongan kepada Datuk Seri Anwar Ibrahim dan mencadangkan untuk melupakan Parti Pejuang dan Tun Mahathir?